Yang hidup pokok apa? Pokok bidara yang hidup sana hari ni. Tapi Allah pun maha kaya. Itu ialah dah. Tapi dia ringkas, dia kata ajzu tu lemah. Artinya lemah. Bila kata al-ajzu an mumkinin maknanya lemah atasnya, seperti lemah Tuhan daripada menjadikan segala mungkinat. Mungkinat ni maknanya semua yang haruslah, apa yang harus yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah makhluknya, alamnya baru adalah disebut sebagai mungkinat. Itu istilah yang lebih tepatlah kalau dipakai dalam istilah dalam perspektif al-mutawahhid, ya. Jadi disebut mungkinat di sini maknanya lemah atas Allah menjadikan mungkin barang ada ia, iaitu lawan sifat kudrat. Kudrat kuasa wajib bagi Allah. Tiba-tiba dikatakan Allah tu lemah. Jadi banyak aspek lah yang boleh kita jadikan, boleh disifatkan sebagai lemah ni. Masuk dengan kata musannif, maknanya barang yang mungkin itu adalah termasuklah perbuatan hamba yang bersertanya dengannya kudrat mereka itu, atau daripada segala sebab yang beradat atau lainnya, seperti menjadikan langit dan bumi dan syurga dan neraka. Bila kata lemah ni bukan kata lemah tak boleh buat saja, dia bergantung pada orang lain pun lemah juga. Dia pakai bantuan orang lain pun lemah juga. Dia pakai alat-alat pun lemah juga. Nampak ya? Allah buat langit bumi pakai alat, pakai pembantu. Ada orang yang tolong bantu dia. Ada mana-mana satu zat yang sama-sama bekerjasama dengan dia. Ini mengerti bahawa makna lemah tu jauh lah, luas dia punya maksud, ya. Termasuk maknanya lemah dalam erti dalam semua bahagian aspek yang boleh kita istilahkan sebagai hilangnya kuasa, contohnya, atau dibaginya kuasa kepada satu pihak, ya, di mana dia tidak berkuasa untuk mengambil tindak. Dijadikan satu makhluk dia tak mampu untuk mengambil tindak, itu artinya lemah juga, ya. Ataupun dia jadikan satu perkara dia tak tahu bila benda tu nak musnah, itu pun lemah juga, maknanya mencabar ilmunya, ya. Itu artinya lemah. Jadi banyak sudut yang kita kena faham lah, ya, yang kita kena ambil kira, ya, bahawasanya yang kata tadi ini Allah bersifat, wajib bersifat dengan kudrat. Itu antara dalil. Yang ke-8, karahiyah. Karahiyah ni maknanya yang disebut sebagai gagah, artinya tergagah, umpama menjadikan alam dengan tidak kehendak. Dia jadi bukan dengan kehendak dia, ada kehendak lain buat dia bagi jadi, ada pasal lain, atau dengan sebab lupa. Dia terlupa dia buat alam ni, sepatut tak buat, jadi lupa. Ataupun dia lalai, dia buat dengan kelalaian, ataupun mengada dengan illah. Illah ni ada kerana, ada sebab, ada kepentingan, ada motif, itu illah, ya. Atau dengan tabiat, kebetulan tabiat, ya. Tabiat kita kata ada kaki kena berdiri, itu tabiat dia. Bila ada kaki, tabiat kaki apa? Kena berdiri berjalan. Ada tangan, tabiat apa? Memegang, ya, dan berbagai-bagai bekerja. Ada mulut, tabiat aja bercakap, begitulah. Ada tabiat telinga mendengar, itu tabiat, bukan begitu, Kebetulan Allah ni, ya, dia ni adalah tidak ada kehendak. Dia bagi jadi apa juga bukan dengan kehendak dia sendiri, bukan kehendak yang ikhtiari, ya. Ini yang dikatakan tadi ini sebagai satu kelemahan yang disandar kepada Allah. Adapun makna lupa, dia terang di sini pula. Yang maksud dengan lupa tu iaitu pada mulanya ada pengetahuan, kemudian masa menjadikan tidak pengetahuan. Itu artinya lupa. Waktu belum buat dia ingat, waktu nak buat dia lupa. Itu kita istilahkan istilah lupa tu betul lah. Adakah Tuhan begitu, ya? Sebelum dia nak buat tu dia ingat, tapi bila dia buat dia lupa. Lupa pergi buat Abu Lahab, lupa pergi buat Abu Jahal, lupa pergi buat Firaun, ya. Lupa buat syaitan. Allah terlupa pergi buat depa. Dia buat apa? Depa ni pelingkup, perosak. Ini sebab ada golongan orientalis, golongan liberalisme berkata demikian, ya. Kalau Tuhan ada, pasti apa Tuhan buat benda-benda tak betul, ya. Buat benda-benda tak kena, ya.
Kalau sungguh dia ada kuasa, dia berilmu, dia bersifat ketuhanan, dia menguasai segala-gala, kenapa dia buat benda-benda yang tidak patut dibuat pada penilaian ukuran akal kita? Kalau kita bercakap tu. Ya, dah. Bahasanya akal tu sendiri kita dah mengaji dah. Pada peringkat awal mantik, dalam bab mantik kita dah mengaji ada hukum akal. Hukum akal ni maknanya hukum yang ditaklukkan pada kawasan, pada ketika yang tertentu, pada masa yang tertentu, pada had yang tertentu, yang tidak melebihi daripada kemampuan yang yang diwujudkan. Itu akal. Maknanya ada benda yang kita tak boleh fikir. Akal ni dia ada had dia, ada sampai had dia saja. Dia tak boleh lebih daripada had dia. Bila lebih pada had dia, nanti kita tak masuk akal. Nampak tak? Itu nanti sebuah dia. Jadi maknanya sekadar yang boleh dijangkau oleh kemunasabahan, maka itu kita panggil akal. Sekadar yang boleh menyentuh kepada kemunasabahan, munasabah, baru kita panggil akal. Kalau tak munasabah, kita tak panggil akal. Itu jadi akal ni dia tertakluk kepada kemunasabahan, munasabah. Itu dia punya skop dia, ya. Jadi tak munasabah tak masuk akal. Ya. Langit bumi ini mesti ada pencipta. Itu munasabah. Nampak tak? Walaupun kita tak nampak Tuhan, tak wujud zat Allah seperti zat makhluk, ya. Tapi apabila ada langit dan bumi ini wujud, berjalan, bergerak dengan begitu teratur dan terapi, begitu susun dan begitu indah, ya, dengan keadaan yang tepat, maka tak dapat tidak. Menasabahnya akal kan kata apa? Mesti ada orang buat, mesti ada orang susun, mesti ada orang atur. Nampak tak? Nah, siapa dia tu? Siapa tu dah kena tanya. Siapa dia? Jadi sebelum dia tanya dalam kubur siapa dia, kita kena jawab dulu. Awal masa hidup ni. Siapa dia? Nah, yang menjadikan langit dan bumi. Man khalaqas samawati wal ard. Nah, la yaqulunna Allah. Maka jelas mereka akan mengatakan Allah. Itu sudah fitrah kita. Tiap-tiap fitrah naluri manusia sudah ada unsur kepercayaan, anutan wujudnya Allah. Tinggal lagi dia tak sebut nama dia Allah, ya. Dia kata ada satu zat ketuhanan sebagai pencipta, dekat tu, ya. Itu maknanya kita kena faham. Itu makna lupa, ya. Macam kita sembahyang tu dia panggil sujud lupa, bukan sujud lupa. Sahwi bukan lupa, ya. Sahwi ni masuk lalai. Tak lupa, ya. Tak lupa. Lalai. Sujud lalai yang betul, tapi kita kata sujud lupa. Sahwi itu lalai, ya. Lupa tu nisyan. Nisyan tu kata lupa, ya. Tapi nak bagi senang, nak bagi orang mengaji senang, kata sujud lupa lah. Sujud kerana lupa. Nah, sebenarnya sujud lalai, ya. Benda tu ada dalam fikiran kita tapi tak jelma. Tu saja. Benda tu ada dalam perkara kita, dalam ilmu kita, pengetahuan kita, tapi tidak jelma ketika itu. Itu kita panggil lalai. Nampak tak? Ya? Maka dia pun terbawa lah dengan apa yang dia terpimpin oleh akal dia sendirilah. Itu lalai, dia panggil sahwu. Maaf. Baik. Jadi makanya kata tadi ini, dan makna lalai am, sama ada pada permulaan atau pengetahuan atau tiada. Maka lupa itu khas, sedangkan lalai itu am. Lalai itu am. Banyak benda kita lalai lah. Tak itu, orang masak kan, terlalai lebih sikit garam, tu lalai. Dia tahu masak tu kena buat garam, masin, betul tak? Ya? Tapi bila terlebih tu lalai. Nampak tak? Ataupun terkurang garam, lalai. Tang garam dia tahu kena buah bagi masin. Maknanya dia tak lupa. Faham? Ya? Itu bezanya sikit. Jadi lalai ni am, semua orang ada lalai. Nampak tak? Lalai nak ketut lampu kereta, nampak tak? Tutup enjin, lampu on, nampak tak? Kereta dulu tak bunyi, kereta lah dia menjerit. Kita tutup lampu dia bunyi, ya. Kereta dulu tak bunyi, dia sengap je, ya. Kita pun pergilah untuk urusan ni, tak boleh start kereta habis. Nampak tak? Itu kerana lalai, bukan kerana lupa. Aku terlupa nak tutup dah. Mana hang lupa? Kalau lupa hang tak masuk kereta. Tu lalai. Jadi lalai ni am, umum, banyak perkara jadi. Lalai, kan? Tu, kita serelum kasut. Kasut nampak kasut kita, serelum kasut orang balik. Nampak rupa serupa. Itu lalai. Itu nama lalai, bukan lupa. Ya. Jadi lalai ni umum, am, semua orang jadi. Nampak tak? Ya.
Sampai ke dalam sembahyang pun terbawa-bawa lalai. Lupa ni, dia lupa baca ayat. Mai tengah ayat tu nak sebut tak boleh. Tu lupa. Tu bukan lalai. Lupa. Kenapa jadi lupa? Kerana lalai. Kenapa jadi lupa? Kerana lalai. Lalai ke terhadap pembacaan Al-Quran. Nampak tak? Dia tak baca hari-hari. Kalau baca selalu-selalu gerak-gerak, tak lupa lah. Maknanya dia dahulu lalai baru datang lupa. Nampak tak? Itu di antara kita nak faham tu kata musannif. Baik. Kata lagi musannif. Ya. Dan makna menjadi dengan illah. Iaitu dikatakan wujud Allah Ta'ala itu melazimkan wujud kainat. Seperti lazim ma'lul dengan illah. Ya. Jadi Allah tu sebagai ma'lul, langit bumi sebagai illah. Nampak tak? Kebetulan turut. Kalau gari kita kata tangan ni, macam tangan lah. Ya. Nak gerak jari ni, dia kena ambil banyak protokol dia. Daripada bangkuk bau ni, turun sampai ke lengan, sampai kepada siku, sampai ke bertangan, sampai ke pergelangan, sampai kepada tapak tangan, sampai belakang tangan, sampai jari. Baru bergerak. Adalah cincin bergerak. Nampak tak? Jadi cincin bergerak tu adalah illah daripada jari. Jari bergerak illah kerana tapak tangan. Tapak tangan illah kerana belakang tangan. Belakang tangan bergerak kerana pergelangan. Pergelangan tegak kerana lengan. Tangan lengak kerana siku. Siku pasal lengan. Sampailah bau. Nampak tak? Ya. Tu dia nah. Baru sampai kepada jantung. Itulah cerita dah. Boleh faham nah. Ini illah. Illah ni lebih kepada protokol lah. Tak ada protokol tak jadilah. Jadi kita kata Allah buat langit kebetulan. Kebetulan dia ada, langit ada. Dia tak ada, langit tak ada. Kacau lah. Tak boleh kata betul tak? Allah ada, langit tak ada. Memang asal-asal mula langit bumi ni tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengadakan. Wa ma nahnu bimasbuqin. Kami bukan masbuk. Kami bukan mai belakang. Kami mai dulu. Langit bumi ni masbuk. Waktu Allah kata, wa ma nahnu bimasbuqin. Kami tidaklah terlibat ataupun tergolong dalam kumpulan masbuk. Kenapa? Kerana langit bumi seluruhnya makhluk ini datang kemudian. Itu ertinya. Jadi maknanya tak semesti, tak boleh kita kata oleh kerana kebetulan ada Allah kena ada kita. Tak gitu. Bila ada elektrik kena ada lampu. Itulah kita bahas ini Allah. Ada elektrik kena ada lampu lah. Tak ada elektrik tak ada lampu lah. Ada lampu tak ada elektrik kan. Orang misalnya elektrik ada lah, orang tanya dulu. Illah dia, orang tanya. Lampu ni pasal tak nyala. Tak ada elektrik lah. Elektrik ada illah dia. Nampak? Lampu tu ma'lul. Tu faham dia. Ya. Itu bukan begitu Allah ya. Jadi pendek kata, ini faham ni, dipahami ni golongan filosof Islam mau percaya hal ni. Tokoh-tokoh filosof Islam pun sudah teranut dengan faham yang salah ni tau. Nak bagi tuan-tuan ya. Antara yang menganut, yang mengatakan kebetulan bila Tuhan ada, langit bumi dia ada. Jadi langit bumi ni juga adalah qadim dia kata. Jadi sama dengan Allah. Itu dia nampak tak? Wujud sama dengan Allah. Langit bumi ni wujud sama dengan Allah. Yang kata ni siapa tuan-tuan? Ibnu Sina. Ibnu Sina akidah dia lari tu. Ya. Al-Farabi lari. Nampak tak? Itu dia. Dia faham dulu tu. Ya. Al-Farabi, Ibnu Sina ni kita tahulah, ya, filosof Islam. Tapi bukan bidang ketauhidan. Bidang tauhid dia out, tak ada. Nampak? Bidang lain dia ahli. Geometri, matematik, ya, falaki, dia ahli. Tapi datang bidang tauhid dia hanyut. Nampak tak? Dia sama lagu faham Sokrates. Ya. Dia mengambil faham seperti faham Sokrates. Sokrates, Plato pun faham macam tu juga, ya. Jadi dia kata kebetulan ada Tuhan, ada langit. Maknanya kalau tak ada Tuhan, tak ada langit lah. Ya. Tak betul ya. Maknanya ada Tuhan bukan mesti kena ada langit. Ada Tuhan tidak mestinya kena ada langit. Tidak wajiblah kepada. Sebab tu kita kena faham bahawasanya bagi Allah SWT padanya satu sifat harus. 20 yang wajib baginya, 20 mustahil atasnya, satu yang harus. Harus tu kita kena faham dia betul. Harus tu apa? Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu.
mencipta, jadi, membuat, mungkin atau menidakkan, mengada ataupun tidakkan, buat makhluk ataupun tidak, menjadikan alam ataupun tidak. Itu adalah harus, bukan wajib. Bila Allah buat makhluk ni harus, kita pun tidak wajib tuntut apa-apa kepada, tidak ada apa-apa hak kita. Nampak tak? Tidak ada apa-apa entitlement kita, eligibility kita kepada Allah. Tidak ada apa-apa yang boleh dituntut kepada Allah. Tak boleh. Yang hanya boleh kita mohon kepada Allah, itu pun Tuhan buka. Kalau dia tak buka pintu tu, kita tak boleh minta. Minta ampun saja yang boleh. Itu aja boleh. Nampak tak? Yang lain tak boleh. Minta ampun je. Itu saja hak yang Tuhan bagi kat kita. Itu pun bukan hak kita. Tuhan bagi hak tu kat kita. Hak aku bagi kat hampa ni, untuk hampa ni, hampa boleh tuntut. Apa dia? Mohon ampun kepada aku. Tu dia. Tu saja. Yang lain hampa tak boleh minta apa. Aku tak bagi, jangan boleh gaduh. Nampak tak? Walaupun sembahyang, sujud pagi, petang, siang, malam, bertawaduk, berkhusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak bagi terima Covid, jangan terima juga, tak boleh buat apa. Nampak tak? Ya, dalam masa yang tertentu Allah boleh lakukan berbagai-bagai. Fi'lu kullu mumkinin atarkuhu fa'alun lima yurid. Dia melakukan apa yang dia kendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kamu yang cipta jadi, Tuhan kamu yang pilih, bukan kamu yang pilih. Wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Bukan kehendak mereka, kehendak Allah, Tuhan yang mentadbir seluruh alam langit dan bumi. Itu kita nak kena faham dulu, ya. Boleh macam tu. Baik. Itu artinya illah. Dan makna menjadi dengan illah itu, iaitu dikatakan wujud Allah Ta'ala itu melazimkan wujud kainat seperti lazim ma'lu dengan illah umpama gerak tangan, illah gerak cincin. Nampak tak? Macam mana cincin gerak? Macam jari gerak. Kalau tak ada jari, macam mana nak gerak? Allah boleh gerakkan cincin tanpa jari. Boleh. Itu dia. Nampak tak? Banyak perkara yang kita tengok. Walaupun Allah jadikan tiap-tiap satu dengan sebab musabab. Ada benda yang Tuhan buat tak ada sebab. Tahu kan? Ya, Allah jadikan segala sebab musabab itu termasuk ikhtiar kita. Ikhtiar, iradat, kehendak, idrak, akal, naluri, perasaan, insting kita itu adalah merupakan sebagai sebab, menghasilkan sebab. Supaya kita tak kata Tuhan buat kerja tak ada sebab. Tapi Allah juga ada buat benda yang tak ada sebab. Betul tak? Tak tahu jadi. Wujud lahir Nabi Isa ibnu Maryam, tak ada bapa. Tak ada sebab bapa pun jadi. Nampak? Kita kata ada anak kena ada sebab bapa. Tak ada sebab bapa dengan mak, macam mana dia nak. Tapi Allah buat juga. Nak beritahu supaya kita, jangan kita nanti teranut dengan faham yang salah, mengatakan Allah tidak mampu melakukan sesuatu melainkan dengan sebab. Nampak tak? Nanti kita kata Allah tidak mampu melakukan sesuatu melainkan dengan sebab. Tak ada sebab, mana Tuhan boleh buat. Ini salah. Cuma Tuhan buat sebab tu untuk memberi kesesuaian kepada cara budaya hidup kita manusia. Nampak tak? Manusiawi. Ya. Sebab kita ada unsur-unsur naluri dan unsur-unsur rohani, unsur-unsur ikhtiari yang terpilih. Ini kita nak faham begitu. Baik, sambung lagi. Ya. Maka dia kata musannif, seperti api tabiat. Kalau kata tabiat, begitu juga tabiat. Ya. Dan makna menjadi dengan tabiat seperti api tabiatnya menghanguskan. Mana boleh begitu? Jadi Allah tabiat Allah kena buat langit. Tabiat Allah kena buat itu dan ini. Ini tak betul lah. Tabiat kita betul lah, kena makan, kena tidur, betul tak? Nah, kalau ada tabiat, Allah pun kena tidur juga. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, dia tidak dihampiri mengantuk dan tidak tidur. Itu bukan tabiat dia. Nampak tak? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya mentadbir langit dan bumi. Nampak tak? Wala ya'udhuhu hifdhuhuma, tidak ada keberatan baginya untuk mentadbir kedua-duanya. Mudah bagi Allah. Nampak ya? Kullu yamin huwa fi shan. Tiap-tiap hari Allah bekerja non-stop, tak ada cuti. Ya. Begitulah budaya yang kita kena faham, akidah yang kita kena tuntut, bahwasanya Allah juga tidak menjadikan dengan tabiat ataupun lemah menjadikan satu dengan tabiat, seperti api tabiat menghanguskan. Adapun jalan lupa dan lalai menafikan iradat itu, yang keduanya melazimkan ternafi ilmu. Kalau Allah bersifat lupa, bersifat lalai, nanti terjabar lagi sifat ilmu. Nampak tak? Sifat ilmu ya akan jadilah ya. Nanti kita tengok sekarang ni ada klaim. Ada klaim waktu-waktu semayang kita dah terlewat sikit. Pasal bumi dia slow lagi pergerakan. Mengikut Jakim lah, duk kaji hari ni kan. Al-Falak kata bumi kita sekarang ni sudah agak perlahan sikit dia punya pergerakan. Dia tak normal dah. Nampak tak? Ya. Dia slow sikit. Jadi waktu semayang kita pun dah lari sikit lah. Dia nak susun balik kan, macam mana nak buat. Nah. Ini bukan Tuhan lalai.
Nak beritahu kata bumi ni dah tua. Tiap-tiap yang kena jadi makhluk ni dia adalah a'radiyah. Sifat makhluk ni a'radiyah. A'radiyah ni apa? Menerima ia perubahan. Kalau tak berubah, itu bukan makhluk. Betul tak? Duk muda tang tu ya, mana boleh makhluk? Nampak tak? Kita apa berubah? Kita apa berubah tak? Jalan pun melelong lah, nampak? Dah main certain age, kita dah berjalan melelong lah. Tak boleh lagi kita nak balance kita punya perjalanan. Betul tak ya? Betul tak? Itu kita kata tadi orang masuk masjid, di nanti kalih bawa kasut kan? Sunat ke tu? Sunat ke? Masuk masjid semua pakat kalih kasut ya. Kalih badan. Orang kalau bertaigo jatuh pening jatuh lah. Kalau orang kita umur kita certain age sampai umur 40 ke atas ni sudah ada satu penyakit dipanggil bertaigo. Semua orang ada. Bertaigo ni 4 lubang ayak. Kiri kanan ni sudah tak balance. Sebab tu orang main circus, dia pegang tali, berjalan atas tali, dia penyanyi kena stable. Baru dia boleh balance tau. Kita dah sampai certain age. Bagi umur-umur sentuh, kita punya balance dia mula tidak begitu kukuh. Maka tu kalau sekali pusing boleh jatuh tu. Sebab tu kalau kata Nabi buat, dia kata Nabi buat dulu tu, Nabi main Nabi kalih. Nabi ajak kita suruh kalih. Pening boleh jatuh tu, nampak lagi? Nampak tak? Dah. Masuk lagu biasa dia tunjuk pungkok berapa ke masjid. Masuk lagu biasa, ni kalih tunjuk pungkok dulu baru masuk. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Ini Yahudi. Jangan lupa kerja tu. Susun kasut tu, arah nak berjalan keluar tu bukan sunat pun. Hanya sebagai satu budaya memudahkan pergerakan. Nampak dah? Tu dia. Kita naik, letak kasut, naik lah macam biasa. Nak balik sini, kalih dengan tangan, jangan kalih badan. Nampak dah? Tangan boleh kalih, tangan tak ada bertaigo. Betul tak? Faham? Pakailah logik sikit Rasulullah SAW. Itu dia. Banyak benda kita buat, kita klaim kata Nabi buat. Nampak ya? Nabi tak buat pun. Letak kasut lagu biasa, naik. Nak balik saat ni, kita ambil kasut tu, kita kalih dengan tangan. Lagi selamat daripada kalih kepala. Kalih dengan tangan, tak boleh ya? Kasut ni satu benda yang dimuliakan. Oleh bangsa Arab, kasut ni satu yang sangat dimuliakan. Pegang dengan tangan, apa salahnya? Letak, ya. Pakai keluar, senang. Tak ada masalah. Ni duk kalih badan-badan, tunjuk pungkok dulu, kalih pula badan. Orang kalau pening jatuh. Nampak tak? Orang kuat-kuat tak apa. Jangan buat kerja lagu tu. Satu lagi orang suka sujud bila naik daripada duduk sujud yang kedua, dia tekan lagu tu. Dia bukan pakai tapak tangan, dia pakai penumbuk lah. Duk tekan penumbuk ni. Ni Nabi bukan sembahyang, Nabi bukan ada kapet ni apa? Masjid Nabi bukan kapet tu kan? Lantai batu tau, lantai batu. Lantai batu, Nabi pakai cincin tu dua belah. Kalau buat lagu tu, dia rosak tangan kita pakai cincin. Atas batu. Cuba tengok. Cuba baca balik zaman Nabi. Ya. Nabi pakai tapak tangan, tekan tapak tangan tu. Hadis Nabi Rasulullah, tekan tapak tangan. Sebab tapak tangan dia lebih kuat daripada belakang tangan. Tangan belakang tangan tak kuat. Nampak tak? Depan tangan ni yang kuat. Semua ada depan tangan ni. Tekan tapak tangan, tekan jari-jari kita tu. Ya. Tekan naik tadi ni, dia akan bagi kekuatan pada akal kita. Orang-orang saraf, kepala 7,000 orang saraf ada di 10 jari ni tau, nak bang bagi. Ya. Saintis pun digelak tengok kita buat lagu tu. Apa siapa orang Islam sembahyang lagu tu dia kata. Ya. Belakang ni tak ada value tau ke? Tak ada medicated value, tak ada langsung. Depan ni. Ya, dia jangan buat lagu tu lah. Ni duk ikut orang Turki ya ni. Orang Turki tu Arab, pergi Mekah balik tengok pakai duk buat. Duk tekan ya. Tu dia lah. Tapak tangan tu lebih kuat lagi. Orang angkat 800 pound pakai tangan tau ke, pegang lagu tu. Nampak tak? Dia faham banyak benda yang kena betul bukan tak kita menyalahi sunnah. Itu dia ya. Makan nasi boleh 3 jari ya. Nasi kandar boleh 3 jari. Bila tahu nak habis? Kalau ikut sunnah Nabi 3 jari. Nabi makan korma, benda-benda yang bulat, kecil, kacang, dia pakai 3 jari. Wis 5 jari. Pasal kita nak cuap kecil, bukan nak suap besar. Nak suap kecil, mulut nak buka kecil, 3 jari lah. Korma boleh lah. Nampak tak? Nak ikut sunnah Nabi,
Nasi kandang bagi dah 3 jari. Bila tahu nak habis. Nampak tak ya? Kuih jatuh, kuih jatuh, kuih jatuh, kuih jatuh. Pengambil kita kata sunnah tak betul. Nampak tak? Dia tak faham ya. Bayan tu kita kena ambil, bayan tu kita kena mengaji ya. Faham ya? Baik, sambung. Sikit lagi lah. Ya, kita tengok tambak ni bagi selesai. Dan kata musannif ya, adapun jalan lupa lalai menafikan iradat itu ialah keduanya melazimkan ternafi ilmu yang membawa kepada lazim ternafinya iradat. Tidak. Makna kata bila sudah ilmu Allah pun tercabar, bila Allah lalai lupa, ilmu dia pun tercabar. Betul tak? Akan jadi gangguan pada perjalanan alam. Pasal Tuhan dah lupa. Lupa nak bagi naik matahari hari ni. Kacau kita dah. Nah, lupa nak bagi tumbuh-tumbuhan, lupa nak buat turun hujan. Ya Allah. Itu dia nah. Ataupun terlalai, tersalah pergi turun lebih dengan hujan, pakat banjir habis. Pun silap kita kata juga tu nah. Itu dia nah. Memang Allah sengaja dengan ihsan Allah, dengan sifat harus Allah melakukan segala-gala. Ya, fa'alul lima yurid. Ingat tu nama dia tu, sifat Allah tu ya. Dan bila kita kata ilmu Allah tercabar, iradat kehendak Allah pun tercabarlah. Kehendak dia pun tak betul ya. Menafikan iradat itu ialah keduanya melazimkan ternafi ilmu yang membawa kepada lazim ternafinya iradat. Kerana iradat menyahaja pada menentukan setengah yang harus atau mungkin. Apa yang Tuhan nak buat mungkin ni, yang Allah nak jadikan, dia adalah berserta dengan kehendak. Kehendak Allah maka jadilah. Nampak tak? Inama amruhu idza arada syai'an. Nampak tak? Bila Allah kehendaki sesuatu. Nampak tak? Maka Allah pun kata jadi maka jadilah. Perbuatan Allah dengan jadi, kun, bukan pakai alat. Hanya dengan kata kun fayakun, bukan pakai alat. Kalau pakai alat lemah. Dengan kalam dia sendiri, dia jadikan langit dan bumi ya. Innama amruhu iza arada syai'an, sungguh hanya saja, bukan ada pakar lain lagi ya. Apabila Tuhan mengendaki akan suatu urusan, untuk menjadikan suatu urusan, lantas Allah pun mengatakan kun, jadi maka jadilah ia. Maka itu kehendak Allah tak pernah melecet, tak pernah silap. Kehendak kita silap. Banyak benda kita silap. Buat plan elok-elok dah, kehendak susun nak buat bangunan, nampak tak ya. Pasang-pasang ni sengit, Allah, nampak tak ya. Di pulau kan, di pulau jalan Lebuh Raya Chong Yu tu, bangunan tu dah buat punya besar ya. Berapa arkitek tu bukan baru punya arkitek, experience arkitek, tahu tak ya. Experience engineer dipantak pibuh ya. Tiba-tiba bangunan tu sengit, siap tak dipakai, nak kena runtuh. Nampak tak? Kehendak mula nak buat begitu, ikut dalam plan, semua ukur betul nampak tak? Tiba-tiba bila dia buat, ini kehendak kita. Kehendak kita betul lalai, kehendak kita mungkin tersilap, kehendak kita mungkin meleset, kehendak Allah tidak perfect. Nampak tak? Bila Allah kehendaki jadi dengan Abu Jahal, dia tahu dah dia buat Abu Jahal tu siapa Abu Jahal tu, dan karakter Abu Jahal tu pun dia pegang. Nampak tak? Ubun Abu Jahal pun dia pegang. Nampak tak? Sampai kepada makarnya Abu Jahal itu pun dia pegang. Nampak tak? Ya. Maka tu Nabi faham senang, sebab tu Nabi tak takut menghadapi ancaman musuh-musuh ni. Nabi tak takut sebab semuanya datang daripada Allah. Nampak tak ya, untuk menguji dan untuk mengeluarkan satu tuntutan yang benar ya, dalam dakwah, dalam dakwah Islami. Maka terpaksa kena jadi macam itu. Jadi makanya tak dapat tidak yang disebut oleh musannif menentukan setengah harus atau mungkin, dan menyahaja daripada yang jahil ya, itu mustahil. Kalau kita kata pula Allah tadi ini tersasul, iradat kehendaknya tersalah, masuk pula kepada jahil lah. Jahil. Kalau jahil macam mana ada langit bumi ni? Tak gitu? Maka dikata sini mustahil. Dan jalan illah tabi'an itu menafikan iradat, kerana jika dikatakan adanya ilmu ini dengan illah atau tabi'at, nescaya alam itu qadim juga ketika itu adanya, tiada dapat diqasadkan demikian. Terbitlah tahsilul hasil. Apa dia tahsilul hasil ni? Buat benda yang dah ada. Kita betul lah tahsilul hasil. Manusia ni dhaif ya. Wa khulqal insanu dha'ifa. Dan jika manusia ni dhaif, apa ni dhaif? Itu hakikat kita manusia. Buat benda yang dah ada.
Kita buat benda yang dah ada, kena ada modul dia, kena ada contoh dia. Nampak tak? Kita tak boleh buat satu benda yang tidak ada dalam ciptaan Tuhan, tak ada. Tak ada benda yang kita buat yang Tuhan tak ada, tak cipta. Semua benda. Nampak tak? Kita buat komputer hebat macam mana sekalipun, kita kena ambil bahan-bahan dia tu, bahan-bahan baku dia tadi ini kita tak boleh buat. Besi tak boleh buat. Ya. Timah tak boleh buat. Gangsa tak boleh buat, tembaga tak boleh buat. Ya. Betul tak? Ya, kayu tak boleh buat. Satu pokok kayu kita tak boleh buat, kita punya beli tanam ya. Tahu-tahu tumbuh pokok. Nampak? Kita pun tak tahu pokok tu boleh tumbuh besar mana. Ya. Maknanya kita hasil buat benda yang dah ada, ya. Kemudian do action kata kita buat. Tak pakai Tuhan dah, ya. Ya. Buat kapal yang besar-besar kan. Nah. Kapal yang tenggelam tu. Ya, yang tenggelam. Tak itu kan? Apa nama kapal? Ya. Titanic. Nah. Tu, nah. Syarikat tu dia punya CEO. Syarikat yang buat Titanic tu kata apa? Tuhan pun tak boleh tenggelamkan kapal ini. Dia kata, tu dia. Kapal itu punya unik, dia buat begitu punya hebat, dengan besar, dengan cukup, dia punya peralatan, dia punya safety semua cukup lengkap. Dia berani kata lagu tu, Tuhan pun tak boleh menenggelamkan kapal ini. Nampak tak? Tak apa. Nampak tak? Pelancaran dia bukan berjalan mana pun. Nampak? Satu pelancaran saja. Allah hantar main ice cube tu. Bukit ais tu, dia boleh main kok mana tak ada. Tempat tu tak ada ice cube di situ. Tidak ada pun air beku di kawasan itu. Tapi seketui, sebongkah besar macam bukit air batu tu boleh main cari kapal tu. Kerja siapa? Nak? Habis. Ini kerja Allah. Sampai tak kenal Tuhan, tak betul lah. Dia tak faham ilmu yang dia tadi ni Allah bagi jadinya. Maka tu kita kena terima sebagai satu hakikat. Apabila kita menafikan mana-mana anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itu artinya kita telah kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Nauzubillah. Dekat itulah kita masuk nanti membicarakan sifat yang ke-9. Baru dua kita masuk ke tafsir pula lah. Sambung kepada tafsir kita ya, insya-Allah. Tafsir kita masuk kepada menyambung pada ayat yang ke-34 daripada surah Al-Ma'arij. Yang dilanjutan kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ma'arij ayat 34. Kata Allah, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan orang-orang yang terhadap sembahyang mereka pelihara baik-baik. Ini Tuhan ulang balik. Di awal ayat pun Tuhan sebut sembahyang. Ya. Di awal ayat Tuhan sebut sembahyang, tang mana pada ayat sebelum ni dia ikut sama lagu surah Al-Mu'minun. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan dulu, silakan. Allah. Allah Akbar, bihamdih qadiyas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha marhaban bi dzikr qurratu ain barzar hamdan abd rasulullah. مرحبا
بالذكر قرة أعين بك رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عن سرور لا حول ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد فضيلة شفاعة بيرة حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد. Ya, melihat kepada ayat yang ke-34, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala disebut oleh Allah sebagai jalan untuk menutup kembali, yakni mereka kata Allah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Pada ayat 22 Allah kata apa? Illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi dia ulang dua kali. Ulang tu punya maksud yang tak sama. Pada ayat 22 Tuhan kata orang-orang yang tidak ada kegelisah bila ditimpa dengan segala macam tekanan, dan tidak pula menjadi juah bila terima kebaikan. Bila terima kebaikan tidak jadi juah. Bila terima kemudaratan, tekanan, tidak jadi gundah. Nampak dah ya? Ya. Siapa mereka ini? Orang-orang yang sembahyang. Sembahyang yang macam mana? Salatul daimun. Sekarang kita buat ni salatul syari'atun. Salatul syari'ah. Kita sembahyang 5 waktu. Dia panggil salatul qaimun. Yang kita buat sekarang ni. Dia panggil salatul qaimun. Itu syariat punya. Ya. Kalau sudah salatul qaimun, kena perpanjangkan jadi salatul daimun. Jangan qaimun saja. Qaimun tegak berdiri sembahyang, buat sembahyang ya. 5 waktu, habis cerita ya. Tidak menjiwai salat. Salat tu tidak menjiwai dia. Nampak tak? Itu paling penting. Dia adalah penghubung kita dengan Allah. Tidak ada ibadat yang menghubung kita dengan Allah melainkan as-salah. Melalui hubungan inilah Allah nak salurkan kepada kita segala keperluan dan hajat-hajat kita. Sebab tu Imam Nawawi rahimahullah anhu dalam syarah Muslim mengatakan, ya, haqiqatus salah izharul hajah. Nampak tak? Haqiqatus salah izharul hajah. Hakikat salat mentahirkan hajat. Tuhan nak tolong kita, nak bantu kita supaya kita adalah khalifah, pemimpin dunia. Ya, pesuruh jaya tinggi Allah di muka bumi. Kita kena diperkukuhkan, diperkuatkan dengan kekuatan-kekuatan ilahiyah. Nampak tak? Ya? Kekuatan-kekuatan rububiyah. Barulah kita boleh gerak. Nak dapat kekuatan itu hanya melalui saluran-saluran yang dikhususkan, 5 saluran sehari semalam pada waktu-waktu tertentu. Dia tak bagi pada waktu kita suka-suka. Dia tentukan waktu maktuban. Masa-masa yang dia tentu. Dia bawa dengan nakirah atau maktuban tu. Bukan maktubah. Nah. Faham ya? Jadi maknanya kita kena faham. Jadi maknanya di akhir ayat, ayat yang ke-34 Tuhan sebut lagi. Yakni walladzina hum 'ala salatihim yahafizun, dan orang yang terhadap sembahyang bukan saja daimun, tapi mereka menjadi salatul hafizun. Tu dia. Nampak dah? Salatul hafizun kata Buya Hamka
Kita baca tafsir dia ni. Dia kata apa? Dan orang-orang yang terhadap sembahyang mereka pelihara baik-baik, Tuhan telah menyebutkan sifat utama orang beriman, iaitu sembahyang yang tetap. Di ayat ini diulang sekali lagi, iaitu bahawa sembahyangnya itu terpelihara baik-baik. Bukan hanya daimun 24 hours sembahyang. Keluar nyawa, masuk keluar nafas kita sembahyang. Itu artinya daimun, faham ya? Sentiasa sembahyang. Apa yang sentiasa sembahyang? Jiwa kita berhubung dengan Tuhan langsung. Nampak tak? Maka ada orang yang tetap sembahyang, kata Hak, asal waktu telah masuk dia segera sembahyang. Tetapi belum tentu sembahyangnya itu dipeliharanya. Sembahyang yang terpelihara ialah yang dikerjakan dengan khusyuk dan tertib. Sembahyang yang terpelihara ialah sembahyang dikerjakan dengan khusyuk dan tertib. Khusyuk tu apa? Kita ambil perangkat pertama. Khusyuk ada 3 perangkat. Perangkat pertama boleh kita ajak lah. Perangkat kedua kita boleh habak lah. Nak ajak tak boleh. Nak? Perangkat pertama boleh kita buka klinik salat. Saya buat klinik salat di pulau. Ya, ada hari-hari kita bagi klinik salat untuk rawat sembahyang kita. Kita tunjuk habis-habis daripada takbir sampai bagi salam, ya, dengan perincikan dia punya frame dia, kerangka dia, zahir dia. Bila kita buat sembahyang tu dengan betul, cukup dengan dia punya tertib, cukup dia punya rukun dengan syaratnya, sah batalnya, hayatnya, abadnya kita jaga, adab mutlaknya kita jaga, ya, sunat muakkadahnya kita pimpin. Sembahyang tu seolah-olah macam kita duduk nampak Tuhan. Tu kita nampak. Bila buat lagu tu baru nampak Tuhan. Seolah-olah nampak Tuhan di depan. Hang sembahyang betul semua dah. Ni Tuhan duk tengok. Dia main nombor 2 pula. Nampak tak? Itu dia panggil apa? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu ibadati Allah seolah-olah bukan betul, seolah-olah kamu nampak, maka itu kamu akan buat betul. Pasal kamu nampak dia, kamu akan buat betul. Bos duduk diri depan kita, buat kerja betul, ya. Nampak tak? Pegang cangkui pun betul, pegang pen pun betul. Nampak tak? Pasal bos duduk depan kita. Cuba bos tak ada depan kita. Jadi orang sembahyang yang kata maksud kata sembahyang seolah-olah nampak Tuhan tu, pangkat pertama ulama kata Hujatul Islam Al-Ghazali kata apa? Pangkat yang pertama, bukan 2 ke 3 lagi ni. 2 ke 3 nanti kita habaq kemudian. Yang pertama ni, dia buat cukup cantik dengan segala rukun dia, dengan tertib dia, dengan adab dia, dengan bacaan dia. Ya, dengan rukun-rukun dia pelihara dia. Itu kita nak tekan ni. Ini kata musannif. Ya. Buaya Hamka kata, tetapi belum tentu sembahyangnya itu dipelihara. Sembahyang dipelihara ialah dikerjakan dengan khusyuk dan tertib, dengan tomak ninah. Tomak ninah ni makna dia letak kalut, ya, sehingga dijadikan rukun tomak ninah tu. Imam Nawawi sebut dalam syarah Muslim, dia kata sembahyang 17 rakaat, 17 rukun. Kita duk ngaji dan perukunan biasa 13. Tapi Imam Nawawi campur lagi 4 jadi 17. Nampak tak? Loh, apa yang 17 tu? 4 syarat rukun. 4 tu syarat rukun. Dia sandak pada rukun, dia potong masuk terus jadi rukun. Tak payah kata syarat rukun. Tomak ninah pada rukun, tomak ninah pada i'tidal, tomak ninah pada sujud 2 kali, tomak ninah pada duduk antara 2 sujud. 4 rukun ni kena ada tomak ninah. Dia kena berhenti sekejap, tenang, zikir kita dalam tu. Nampak tak? Ya, itu artinya tomak ninah. Ya, terus Imam Nawawi masukkan 4 ni dalam rukun terus. Kalau kata syarat dia tak faham, kata rukun terus dia takut sikit. Terus rukun 17. Ini kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, tuan-tuan. Ya, kitab dia. Jadi maka justru itu kita nak kena ada tomak ninah, tenang, tenteram, lengkap rukun dan syarat. Rukun qaulinya, fi'linya, qalbinya. Ya. Qalbi 2-nya, fi'li 6-nya, qauli 5-nya. Yang berat tu qauli 5 tu berat. Nampak tak? Kita dah ulang banyak kali dah sebut bab ni. Pasal sembahyang. Kalau pasal lain kita tak bab. Pasal naik turunnya umat Islam ni,
Maju jaya umat Islam bergantung kepada sembahyang, tahu kan? Bukan pasal ekonomi, jangan salah faham. Bukan pasal politik, tak. Jangan salah faham. Tidak ada negara di dunia yang bersatu kerana politik, tidak ada. Di dunia bersatu kerana ekonomi, tidak ada. Ya. Aus Khazraj berperang 200 tahun di Yathrib sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 200 tahun. Mereka ni adalah bangsa yang adventurer, tamadun. Mereka datang ke Yathrib ni bukan mereka lekeh ni. Mereka ni hijrah daripada satu negara yang sudah diistilahkan sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun. Sabak, negeri Yaman Selatan tu dulu asalnya namanya Sabak, kemudian kita panggil Yaman Selatan. Nampak tak? Ya. Allah tunjuk dalam Quran negeri itu sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun. Tu dia title dia. Baldatun tayyibah, sebuah negara yang cukup baik. Nampak? Wa rabbun ghafurun, di mana ada rububiyah. Dia pegang keimanan kepada Allah. Tauhid rububiyah kuat. Nampak tak? Ghafurun, mendapat pengampunan. Allah redha depa. Maka negara yang mula-mula ada empangan di dunia ni, mula-mula negara tu lah buat. Empangan Ma'arib nama dia. Dam tu nama Ma'arib, paling besar. Nampak tak? Dia tebuk antara dua bukit jadi dam. Tu dia. Mana ada negara buat teknologi dia tu bukan macam kita hari ni. Tapi macam mana dia boleh buat yang besar. Ya, pengairan untuk tanam-tanaman subur. Seorang gadis kalau masuk dalam kebun tu, tak payah dia duk petik. Bawa 2 biji bakui, dia masuk ke sini, keluar hujung tu, bakui dia penuh buah. Itu dia. Macam tu punya lebat Tuhan bagi. Subur, barakah. Ya. Tapi daripada lupa diri, daripada lupa daratan. Akhirnya daripada lupa daratan. Sebab dimabukkan dengan keduniaan. Bila mabuk dunia, maka Allah datangkan bala musibah, habis pecah banjir. Tidak ada tanaman. Hari ni yang hidup pokok apa? Pokok bidara yang hidup sana hari ni. Tapi Allah pun maha gaya. Dia hantar pula lebah hidup pokok bidara. Dia bukan ada gula dalam pokok bidara tu, nampak ya? Tapi lebah, madu lebah Yaman cukup tinggi kualiti. Nah, paling tinggi. Itu dia. Nah, itu Allah ganti balik kat depa lah, kesian kat depa tu. Ini Yaman kita sebut sebagai satu ganti. Masyarakat ni lah yang berhijrah ke Madinah, tuan-tuan. Depa datang dengan tamadun, tahu tak? Tapi masih berperang, tak boleh bersatu. Budaya mereka tak boleh, ekonomi mereka tercabar, nampak? Politik mereka bercakar, nampak tak ya? Berperang 200 tahun, melainkan Allah utuskan Rasulullah hijrah ke sana. Rasulullah padukan mereka dengan Al-Quran, dengan ad-din, dengan Al-Tawhid. Itu dia. Rasulullah boleh padukan mereka dengan Al-Quran, dengan ad-din, dengan Al-Tawhid, bukan dengan ekonomi. Nampak tak? Kemudian barulah terbuka jalan-jalan ekonomi. Allah akan buka jalan. Maka tu kita kena hubung dulu dengan Tuhan dengan sebaik-baik hubungan. Boleh tak ya? Baru kita dapat. Baru kita akan dapat jalan-jalan kemudahan kehidupan dunia dan akhirat. Saluran-saluran ini yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidratul Muntaha tu, dia punya main radar kita ada di situ. Nampak tak? Maka Rasulullah bila sampai nak pergi Isra' Mi'raj, Rasulullah singgah Sidratul Muntaha dulu. Tapi kita tak ngaji bab tu. Tak pernah lagi orang ceramah lagi Sidratul Muntaha ni apa benda. Cerita sikit aja dalam Isra' Mi'raj, Rasulullah singgah di Muntaha. Tapi dia tak express kat kita. Apa dia Sidratul Muntaha? Kenapa Sidratul Muntaha? Apa kena mengenal dengan kita? Apa kena mengenal dengan sembahyang kita? Yang tu orang tak cerita. Masya-Allah lah. Ada seorang aja. Profesor Dr. Wahiduddin Soekarno. Dia pernah dipinjamkan USM dulu. Dalam bidang apa? Dalam bidang sejarah. Dia seorang saya dengar buat keluar bab ni. Nampak tak? Sekarang dia tak ada arah. Nak kontak dia pun tak ada arah. Dia dah bagi satu buku kat saya. Ada simpan buku tu kat saya. Nampak tak? Buku Isra' wal Mi'raj. Hebat semua orang ni. Profesor Dr. Wahiduddin Soekarno. Kalau tuan-tuan boleh kontak cari lah. Ya. Sekarang sudah balik ke Indonesia lah. Ya. USM pinjam dia. Untuk tempoh 7 tahun dia. Nampak tak? Ya. Hebat lah. Dia saja ada kupas Sidratul Muntaha. Kenapa? Apa hikmah Rasulullah singgah Sidratul Muntaha dulu? Kenapa tak terus kepada mustawal a'la? Ya. Rupanya ada kontak dengan solat kita. Ada kontak dengan solat kita tu. Ada hubung kait dengan solat kita. Wajah tu wajahi kita, hadapkan wajah kita. Terus fokus dia Sidratul Muntaha dulu.
barulah dia turun. Nampak tak? Nah. Sidratul Muntaha tu kita punya apa? Kita punya radar. Kita tiap orang ada radar kan, tapi kita tak ada atas kepala radar kita. Sesungut ada di kepala kita. Sesungut kita ada di atas langit yang ketujuh. Nampak tak? Itu tak kita faham tu. Masya Allah, kalau kita selam jauh-jauh semayang ni tak habis ngaji. Cukup luas. Tapi kita tengok selapis saja. Tu. Jadi balik kita sekarang ini, kata Rasulullah, kata musannif, lengkap rukun dan syaratnya, kokoh dia punya rukuk dan sujud. Ini sujud satu lagi lah. Banyak kali kita tekan, sujud banyak tak betul. Banyak sujud tak betul. Orang perempuan saya tak pernah tengok lagi lah. Tapi kena habaq dengan perempuan juga. Takut dia faham tak betul. Bila kita tak tengok orang perempuan sujud apa dah. Duk tekan orang lelaki saja dah. Kena lipat masuk perut-perut jari tu. Perut-perut jari kaki tu kena lipat masuk. Supaya dia dapat berjejas. Dia boleh jejak. Dia boleh pegang lantai tu. Boleh rasa perut jari tu pegang lantai. Baru sujud tu sah, tuan-tuan. Perut jari tu kena lipat masuk. Kita berjalan dengan perut jari tu. Bukan jalan dengan ujung jari. Betul tak? Mana kita berjalan dengan ujung jari? Ujung jari terlepas keluar. Yang kita pijak, yang kita jejak di tanah, kita pijak apa? Dengan perut jari. Perut tapak kaki, perut jari. Betul tak? Betul tak? Kita berdiri pun dengan perut jari. Kita berdiri tegap tu, perut jari duduk pegang. Yang tu nak jadi tentu ke tak tentu lah. Nak tetap kita punya berdirian, perut jari tu. Sebab tu bila kita sujud, perut jari tu representatif. Anggota sujud yang paling penting sekali. Dia kena menghadap Allah. Dia kena syukur kepada Allah ni. Perut-perut jari kaki itu wajib syukur kepada Allah. Kita bawa dia bersyukur. Cara mana? Kita letak di tempat sujud. Kita tekan dia tu sampai dia melipat masuk. Nampak tak? Sekadar mana boleh tekan. Kebaikan dia, Ibnu Sina pula kata. Ni Ibnu Sina pula bagus lah. Nampak tak? Ya. Dia kita akan segar. Kita punya orat-orat kepala ni akan segar. Kita punya dada, lang kita tu segar. Nampak tak? Kebaikan kepada kita punya lang. Ada satu kitab dia tulis berkenaan dengan penyakit rawatan melalui salat, pergerakan salat. Masya Allah. Ya. Satu-satu dia ya, ulama yang ada tulis, filosof Islam yang ada tulis bab ni. Dia kaji kan. Sambil letak tangan pun dia ambil kerah. Boh lugu tu, boh kiri, boh bawah. Dia kata cara letak tangan yang paling perfect sekali sesuai dengan perjalanan darah kita, cara letak tangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia tak buat dada, dia turun sikit. Dia turun sampai ke pusat. Nampak? Dia botang pusat yang macam orang Malaysia sembahyang. Nampak? Nampak? Tengok orang Hanafi, orang India sembahyang, Allah Akbar, tangan buat di pusat. Dia tak bawa ke atas. Sebab dia kata bila buat di pusat, baru perjalanan darah tu berjalan dengan teratur. Nampak tak? Ini kata Ibnu Sina. Dia ambil mazhab Hanafi, di antara kaedah letak tangan. Sunnah Nabi ada. Buatlah. Sunnah Nabi juga. Nampak tak? Pasal Nabi ada buat ke tu? Sebab Imam Hanafi buat. Bukan dia punya. Rasulullah. Nampak tak? Sunnah Nabi. Cuma khilaf. Sambung. Ustaz, kita ambil sini ya. Baik. Lengkap rukun dan syarat, kokoh rukuk dan sujud. Bukan seperti burung layang-layang. Dekat singgah pakai main lagu tu. Tak mau jadi lah. Kebetulan layang-layang tu singgah dekat. Macam burung walid. Yang jelas benar bahawa dia ingin selesai lekas. Yang ni tak betul. Jangan ada fikiran kita. Sebab tu kita kena fikir dulu. Satu perkara kita kena bersihkan dulu tuan-tuan. Kena malu. Orang nak khusyuk ni dia kena malu tau lah. Tanam ilmu malu dulu. Sebab salah satu pada syarat sah batin semayang Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, ya. Syekh Abdul Samad Al-Falambani dalam Siyarus Salikin, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam dalam bimbingan mukmin, ya. Ada sebut. Dia kata apa? Perkara yang paling penting sekali kita kena kosong malu kepada Allah. Kena kosongkan fikiran kita daripada fikiran segala macam bentuk khayalan fikiran yang kotak-kotak buang. Boleh tak? Itu kena malu dulu. Apa-apa yang dia ada 3 unsur kena buang. Dalam kepala kita ni kena buang 3 benda. Pertama, dunia yang lara, sia-sia, buang. Nampak tak? Duk ingat lagu, duk ingat lawak, duk ingat cerita. Itu kena lara-lara, buang. Itu nombor 1. Nombor 2, nampak tak? Segala unsur-unsur jenayah. Nampak tak? Ya.
Sebarang unsur-unsur jenayah, aku nak buat orang, aku nak bikin tindakan kepada orang, aku marah ke orang, buang. Jangan duk simpan. Nampak tak? Dan nombor 3, unsur-unsur lucah. Duk ingat pasal seks, nampak tak? Ya. Ingat pasal seks dia mai. Tiga benda ni kena kosong daripada kepala kita. Itu artinya malu kepada Allah. Boleh tak? Yang kata malu kepada Allah yang tu lah tuan-tuan, ya. Bukan malu tak pakai seluar. Sahabat kata kami tutup aurat ya Rasulullah. Macam mana kami tak malu? Apakah kami tak malu? Tak. Nabi kata yang kata malu tu, kamu bersihkan apa dalam kepala kamu. Nampak tak? Kepala kamu tu lah. Ya? Sebab dia simpan macam-macam perkara. Nampak tak? Tu dah nah. Malam wis dia akan buang. Tapi dia tak buang habis. Dia buang kita lah susah. Dia buang cara tak elok. Tu dah. Tak jadi mimpi pun. Mainan tidur orang panggil tak? Ya? Jadi buang 3 perkara. Yang pertama, benda-benda yang lara. Sia-sia ni buang. Maka itu Allahu Akbar. Tak ada benda ni boleh khusyuk lah. Tapi duk ada lara dalam kepala, mana boleh duk tanya raja lawak, duk ingat yang tu, duk ingat TV. Semua ingat tak? Betul tak? Betul tak? Duk ingat lagu-lagu, duk ingat seronok, duk ingat hiburan. Ini semua masuk dalam lara. Allahu Akbar. Berapa lagu dalam kepala? Nampak tak? Berapa skrip ada dalam kepala? Nampak tak? Macam mana nak khusyuk? Boleh khusyuk? Tak boleh. Yang kedua, unsur-unsur jenayah. Jenayah ni apa? Jenayah masyarakat lah. Dendam ke orang, hasad, dengki. Nampak tak? Aku nak ambil tindakan dini mai, aku nak kata apa? Nampak tak? Tu dah. Allahu Akbar. Dia dengan tu imam ada kelas, habis nampak gambar tu imam depan dia, nampak? Tu imam ni dia buat apa kat aku, dia buat apa kat aku, nampak? Allah. Tu imam Allahu Akbar, makmum belakang ni ikut aku. Hari ni pasal apa ikut aku? Nampak dah? Nampak dah? Allah. Mana Nabi khusyuk, tu imam tak khusyuk, makmum tak khusyuk. Sebab ada unsur-unsur jenayah dalam kepala. Betul tak? Buang. Habis. Masuk masjid, kudus. Masjid profil dia kudus. Kudus ni makna kita tidak ada apa-apa ikatan. Kita masuk tu bersih. Masuk masjid tu bersih. Jangan bawa sebarang bentuk unsur-unsur manusiawi, duniawi dalam masjid. Betul tak? Gantung di pagang. Soal kaum, soal politik, soal kekuatan, soal pangkat, soal kerajaan, soal duit, soal ringgit, ya, soal murah, semua gantung di luar. Boleh tak? Jangan bawa masuk. Maka dia panggil masjid ni kudus. Kudus, ya. Saya namakan satu ceramah saya namakan masjid ini sebagai zon bebas konflik. Saya namakan begitu lah. Saya reka lagi satu kata-kata, zon bebas konflik, ya. Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia ada, dia main jumpa saya. Dia kata, bagus Ustaz, hari ni saya dapat satu je kata Ustaz. Nampak tak? Di mana Ustaz dapat? Tak, saya fikir lah, saya kata masjid ni satu zon yang bebas konflik. Jangan ada konflik. Baru dia bebas. Zon bebas konflik, bukan bebas cukai tak? Itu dia. Itu masjid. Sebab dia punya profil kudus. Maknanya bersih. Jadi kita masuk kena bersih lah fikiran kita tu. Allahu Akbar. Baru boleh khusyuk, baru sedap sembahyang. Fikir, aku nak fikir Allah dunia, nak fikir apa Ustaz? Dunia tak pernah janji betul dekat aku, nampak? Aku duk jaga hang, buat apa? Duk fikir hang buat apa? Nampak tak? Ya. Duk fikir pasal kedai, ada untung rugi kan? Duk jaga dia buat apa? Memang dia ada untung, dia ada rugi. Habis cerita. Senang tak? Jangan duk fikir, lama sangat ni, habislah customer lari. Tu imam lama tak habis, tak beri salam. Apa ni? Ya. Hang tak faham ke? Ya? Dunia ni berpasang-pasang. Tuhan jadikan dunia ni tiap-tiap perkara tidak ada satu benda yang melainkan semua ada pasang-pasang dia. Kalau menjaga ada untung ada rugi, tak ada masalah. Hari ni aku rugi, besok aku untung, mana beritahu lah. Ini kerja Allah. Nak untung, nak rugi, Allah. Aku jaga Allah, Allah jaga aku. In tansurullah yansurukum. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga agama Allah, Allah jaga kamu. Jaga sembahyang yang Tuhan suruh, Allah jaga kamu. Itu kita kena ambil kira. Baru jadi betul, ya. Jadi pendek kata, ini yang kita nak ambil kira sejak daripada mula mendengar azan, ya. Hati sudah disediakan buat menyembah Allah. Ini orang nak sembahyang. Pekerjaan yang lain tinggalkan dulu sebab panggilan untuk menghadap Tuhan telah datang. Setelah itu diambil uduk, dibersihkan sekalian anggota uduk yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Setelah kedengaran iqamah, segera tampil ke muka jadi makmum di belakang imam. Ya.
bersiap mengerjakan perintah dengan teratur, dengan komando, seolah-olah kita dalam satu perangan. Apabila telah dimulai takbir Allahu Akbar, yang berarti Allah yang maha besar, menjadi kecillah segala urusan duniawi dah jadi kecil. Kerdil kita depan Allah, dan tidak berarti diri sendiri di hadapan kebesaran Tuhan, dan naiklah ingatan menembus awan gumawan, ya, menembus hijab, menempuh kasyaf, itu dia, sampailah kita Sidratul Muntaha. Hilangkan ghairullah, lain daripada Allah semua kita tolak, ya. Allah yang teringat hanyalah satu Allah, itu dia. Itulah yang diirtikan dengan persoalan yang kita pergi ambil kerana dekat tu lah, kawan. Nanti kita sambung ayat 35, satu ayat yang kita ambil lah, nak tekan bab solat tu, ya. InsyaAllah kita ambil pada ayat 35 nanti, pada kuliah kita akan datang, insyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil karim Sayyidina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.